Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih saudara pengacara majlis, Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, para asatizah, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini perjalanan saya tak jauh tapi lama. Jalan jam. Ya. Saya bergerak dari Ipoh tadi 2.45 petang. Jalan jam, kena masuk ikut jalan Bandar Baru Kulim, keluar kot Tasik Gelugor, keluar kot Pagan Bertam, Kuala Batas, sampai di sini pukul 8 malam. Oh, Masya Allah, jauh tuan-tuan. Jalan jam, kereta banyak. Aksiden pula, matilah apa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sampai juga. Pagi tadi saya ada ceramah di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak pukul 9. Kemudian pukul 11 saya bergegah pula ke sekolah isteri saya. Hari ini isteri saya bersara. 31 tahun bekerja jadi cikgu. Yang saya seronoknya 31 tahun dia mengajar satu sekolah. Sekolah awal dah akhir. Tak bertukar-tukar sekolah lain. Oh, setia kau. Pakat duk teriak habis. Habis pukul 12 lebih, lari pula pergi jadi imam sembahyang Jumaat pula. Terak apa nama khutbah imam. Habis sembahyang, mai sini. Besok pukul 8 ada 12 buah bas akan melawat sekolah saya pagi besok. Maksud 12 buah bas tu dengan orang, bukan bas saja. Kalau bas saja tu bengkel mengecap bas nama dah. Daripada 12 buah, daripada 12 tempat. Dan selepas tu saya lari pula pergi Melaka. Malam besok di Melaka. Hari Ahad jam 10 pagi saya ada di Setiawangsa. Malam saya ada di Negeri Sembilan. Hari Isnin insya-Allah saya ada di Bali, Indonesia. Jadi gitulah kerja saya. Balik daripada Indonesia insya-Allah hari Khamis. Hari Khamis saya ada ceramah di Seremban. Begitulah kerja saya, tuan-tuan. Kerja sampailah Abang Jamil. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan. Saya balik daripada umrah hari Sabtu lepas. Alhamdulillah. Rambut pun duk botak lagi. Ya, sedap rupanya botak ni tuan-tuan. Ayak turun laju kena. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kita hidup di akhir zaman ini macam-macam benda yang kita tak pernah sangka, yang kita tak pernah dengar, tiba-tiba kita dengar. Kita dengar hari ini ada anak yang bunuh mak dan ayah dia. Anak bunuh mak pak. Tak ada belah, tak ada kasihan dah. Kat semua. Dia bunuh ayah mak pak dia. Kita ni nak bunuh tikus pun fikir 4-5 kali. Masuk perangkap tikus, nak buat apa dengan tikus ni? Ada orang tanya, dia kata, Ustaz saya ni buat perangkap tikus masuk. Tu nak buat lagu mana Ustaz? Nak bunuh lagu mana? Tak tahu kak nak bunuh macam mana. Nak jemuk tengah panas, lambat mati lah Ustaz. Nak pergi tikam tak gamak. Pergi cocok dengan lidi pun tak gamak. Lalai dia lepas gitu. Bunuh tikus pun takut. Tak tahu nak bunuh apa. Padahal tikus itu duduk kerik di rumah dia. Duduk berak dalam rumah dia. Duduk makan kacau dalam rumah. Ini mak dengan ayah ni. Tak ada apa perasaan. Bunuh gitu. Sebab itu Nabi SAW sebut di akhir zaman
Mak pak ni kata Nabi, wa aqqa ummahu wa jafa abahu wa barra sadiqah. Di akhir zaman ni tuan-tuan, mak ni anak-anak derhaka, bapak ni anak-anak benci. Yang dia lebih sayang ialah kawan-kawan dia. Wa aqqa ummahu, dia derhaka pada mak dia. Wa barra sadiqah, dia hanya berbuat baik dengan kawan dia. Wa jafa abahu, dan dia benci kepada ayah dia. Penyakit ni dah mai dah pada kita. Penyakit lawan mak. Tak usah kata apa, kalau dia nak hak tu lah. Mak kata tak usahlah ambil orang jauh. Ambil orang tikam batu pun tak apa, mak tak marah. Kalau hang nikah dengan orang kok diam pun tak apa. Tak usahlah ambil orang Cameroon. Ui. Dia nak juga, tak usah kata apa. Pak kata tak usah dia buat motor laju. Tak usah. Lagi laju dia buat tayar motor tu dia tukar jadi tayar bersikat. Daripada tayar motor dia ubah jadi halus lagi. Jadi tayar geret. Laju tuan-tuan. Tidur atas motor. Dia jatuh atas jalan. Motor duduk berjalan. Tu dia lah punya teruknya entah ni. Zaman sekarang ni. Tapi bila sebut kawan. Dia lebih sungguh-sungguh pada kawan dia. Dia cinta pada kawan dia, dia ikut kawan dia, dia pi ke mana dengan kawan pun tak apa. Kawan panggil kata pukul 7 kita pi, 6:30 siap dah. Kalau ayah panggil, kalau mak panggil, satu kampung dengar, tak bangkit-bangkit tidur. Pasal apa? Pasal mak pak. Tapi bila masa dia nak pada mak dia, bila masa dia nak pada ayah dia, bila dia nak duit, dia mula cari mak dia mula cari bapak dia. Tuan-tuan yang saya hormati, itu kes yang sentiasa kita dengar di akhir zaman ini. Kalau setakat hantar mak buang ayah tu biasa tuan-tuan. Saya jumpa mak yang kena tinggal dekat highway. Logik lah tuan-tuan. Mak pergi masuk dekat tandas, dekat Plaza Tol, anak belah. Saya keluar pada tandas, mak ni duduk menung. Kenapa makcik? Anak, dia tunggu anak janji tang sini ke? Doa, mai sekali. Singgah tandas Zat, tinggal-singgah dia tak ada. Loh. Telefon ada tak? Telefon semua lah kereta. Ingat tak nombor telefon? Mai saya telefon. Saya telefon anak dia tuan-tuan. Dia kata, ni mak ni je nak lagu. Loh, kami terlupa. Takkan mak hang boleh terlupa tuan-tuan. Tapi tak kata ke anak pun tertinggal lah kereta sampai mati. No, terlupa ke? Pergi kerja sampai pukul 5 baru teringat lah anakku lah kereta, mati dah. Jadi munasabah lah tinggal mak kat tol. Takkan tak ingat mak hang duduk kat belakang, mak hang duduk tidur kat belakang, tiba-tiba tak ada. Saya marah dia, ni mak hang. Marah habis pasal dia tak ada, saya telefon je. Dia nak pukul apa, saya bukannya duduk dalam kereta dia. Itu yang hak tinggal mak di Plaza Tol. Yang tinggal mak di sekolah saya. Yang ni lama dah saya dah jumpa. Mak ni pakai jubah putih, tudung putih, celak ni, gelap mata ni. Macam orang balik umrah, balik haji ni. Bawa beg satu. Makcik main dengan siapa? Main dengan anak. Mana anak? Anak tak tahu. Nama anak apa? Zul. Duk tang mana? Duk Ipoh. Dia letak mana? Ipoh. Dia letak mana? Nombor telefon ingat tak? Tak ingat. Isteri dia ingat tak? Menantu ingat tak nombor? Tak apa pun tak ingat. Sudah. Satu siapa makcik mai sini? Anak kata ni sekolah Ustaz Kazim. Mak pilih jumpa dia. Pergi tuan-tuan. Pergi sudah tak ambil. Tak ambil tuan-tuan. Saya letak di rumah, di pondok saya. Besok saya ketuk pintu, tak buka. Ketuk, tak buka. Lalah pecah pintu, pecah-pecah pintu tuan-tuan. Berbuih dah mulut. Ubat tak makan, apa tak makan. Ni macam mana nak buat? Ni, tuan-tuan kena ingat. Kita sebagai orang tua ni, jangan duk ingat. Alhamdulillah lah saya, anak saya 4 orang, semua bagus-bagus. Alhamdulillah. Tapi kena simpan dalam hati.
Satu hari anak aku ni dahaka pada aku. Satu hari ni musuh anak aku. Musuh aku adalah daripada anak agama dia. Sebab di akhir zaman akan berlaku yang jadi musuh kita bukan orang lain. Yang nak jadi jahat dengan kita bukan orang lain. Darah daging kita, anak kita. Orang yang kita lahirkan, orang yang kita besarkan, orang yang kita jaga, yang kita harap nak berbakti pada kita. Allahu Akbar, tiba-tiba dialah yang jual tanah kita. Dialah yang pergi lelong rumah kita, pergi gadai apa semua tanpa pengetahuan kita. Selalu saya jumpa tuan-tuan, anak-anak ni jadi macam tu pasal apa? Pasal apa yang dia hantar rumah orang tua, dia tak peduli kita sakit, kita demam, dia tak peduli langsung. Sebab apa? Yang pertama sebab kita dah tak ada apa-apa. Macam mana Ustaz? Tak ada apa-apa tu apa? Tanah tak ada, rumah tak ada, bendang tak ada, apa pun tak ada. Pasal apa? Tak ada. Pasal bagi siap-siap. Bendang di derga tu bagi kat dia lah. Rumah dekat dengan Bukit Raya tu bagi dekat ni. Rumah kat Sungai Petani tu bagi nombor 3. Rumah hak kita duduk ni bagi hak nombor 4. Kita tumpang salah hak nombor 4 ni. Tukang nama siap-siap. Bila tukang nama tuan-tuan, kita dah tak ada apa dah. Rantai labuh bagi kat menantu. Rantai singkat bagi kat anak. Bagi siap-siap, konon-kononnya senang. Kalau mati tak ada apa dah. Mereka tak berebut dah. Bila bagi, memang. Yang senang siapa? Mereka. Yang susah, kita. Bila kita sakit, semua tak nak balik. Bila kita masuk uat, dengar pula COVID, lagi mereka tak balik. Bila kita susah, tak balik, sakit, tak balik, apa pun tak balik. Pasal apa? Balik pun bukan ada tanah dah. Yang ni dapat dah, yang ni bahagi dah, aku balik nak buat apa lagi? Sebab tu saya minta, kalau tuan-tuan nak bagi pada anak-anak harta, tuan-tuan bagi boleh. Tapi ada simpan sikit untuk kita. Habuan untuk kita, jadi apa-apa, hak tu lah, mereka duduk balik lagi. Pasal apa? Duduk teringat, rumah hak pusaka ni, tak tukar siapa lagi. Rumah hak besar ni, benda hak luar ni, tak tukar pada siapa lagi nama dia. Koman-koman, mereka boleh balik. Tuan-tuan bagi siap-siap. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum illa liqa' ma'assalamah. Bye-bye tuan-tuan. Hai-hai, bye-bye nama dia. Baik, bagaimana supaya kita boleh menjadikan anak-anak kita ni berbakti dengan kita? Kita takut ada anak yang murtad, yang keluar daripada agama ni. Ada anak ni tuan-tuan, bila kita kahwinkan dengan menantu kita daripada tudung labuh, lah tak pakai tudung. Daripada duduk semayang anak kita tu, lah tak semayang dah. Dia semayang pun dia jamak daripada subuh sampai ke isyak 5 kali, sekali dia buat. Satu waktu je. Hang semayang jenis apa ni dia? Ni pun semayang juga mak. Rupanya tuan-tuan, dia menikah dengan orang yang bukan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Dia semayang dengan orang yang tak tahu ajaran apa. Kita tengok hari tu janggut lebat, mata biru, bulu kening bercantum. Loh, segaknya menantu hansum. Tak tahulah. Dia duk pilih, kata nak orang luar. Dia tak maulah orang sembeling apa semua ni. Dia tak. Pergi cari orang belah-belah apa anu lah. Balik-balik, rupa dapat syiah. Langsung tak semayang. Syiah tuan-tuan. Lagi hura. Silat-silat dengan kita jadi syiah sekali. Itu hak jenis syiah yang jadi ajaran sesat. Yang ikut ayah PNB, ayah PAN. Yang ikut ajaran, dia mari ajaran Imam Mahdi pula. Saya pergi ceramah di sebuah negara Arab. Habis ceramah ni tuan-tuan, mai suami isteri. Dia kata, Ustaz, kami dari negeri J. Oh. Lah dalam ceramah ni tak boleh sebut nama negara, tak boleh sebut nama negeri, apa pun tak boleh sebut. Kalau sebut, dia orang punya live ni kena block. Lah saya sebut huruf awal, tuan-tuan faham sendiri lah. Okey? Faham-faham sendiri lah tuan-tuan. Lah tak boleh. Ni hak mereka punya semua. Lah semua kena kontrol. Sebut apa pun tak boleh lah ni. Kena sebut. Diam-diam, selindung-selindung sikit. Jadi kalau tuan-tuan tak faham tu, tuan-tuan punya abad saya peduli apa tak. Yang penting dakwah kita ni selamat, tidak ada pekat.
Langsung tak ada view, tak sampai ke mana. Kena blok. Baik. Saya tanya, anak ada? Anak ada 2. Anak tak ikut? Anak tak ikut, mak belah. Jadi apa masalah? Masalah kami ni, kami nak tunggu Imam Mahdi. Betul? Jadi kami nak, kalau boleh nak ajak ustaz lah, join sekali. Join apa? Join Imam Mahdi, tunggu Imam Mahdi. Kita jadi tentera Imam Mahdi. Imam Mahdi nak keluar ke mana? Nak terbit bila? Tu tak tahu, tu yang kita tunggu. Tunggu sampai lah tak terbit lagi. Macam mana? Tu kami nak ajak ustaz ni, kita jihad ustaz bersama Imam Mahdi, memegang panji-panji hitam. Tuan-tuan, saya ceramah di negara Arab tu dah 10 tahun. Sampai sekarang tak terbit lagi Imam Mahdi. Saya cakap dekat dia, kak ada mak ada, kak ada ayah ada, abang mak ada, ayah ada. Abang berbakti pada mak bapak abang sekarang lebih afdal daripada menunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi ni abang tunggu ke tak tunggu ke, dia tetap datang. Tetapi mak bapak kita makin lama makin tak larat, makin lama makin tak larat, satu hari mak pak kita mati. Bila mak ayah kita mati, mana abang nak cari lagi mak dan ayah lagi? Tanggungjawab abang sekarang didik anak. Tanggungjawab abang sekarang besarkan anak, bagi pendidikan pada mereka. Bukan abang duduk di sini tunggu Imam Mahdi, hak tak tahu bila nak mai. Yang anak tu dah mai dah, bela elok-elok. Saya basuh dia orang, tuan-tuan. Tak tahu dengan kelorok ke apa ke. Pergi baliklah, kata. Udah berapa bulan dah tunggu ni. Dah dekat setahun. Tak datang-datang lagi kan. Pergi balik. Pergi tengok mak, tengok ayah, tengok anak. Yang tu lagi jihad paling besar. Jihad berbakti pada mak bapak kita. Jihad jaga anak kita daripada pahaman songsang, pahaman sesat. Jihad supaya jaga anak kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Allahu Akbar. Lah, tuan-tuan tahu dia kata apa kat saya? Tak apa, ustaz jalan ustaz, kami jalan kami. Saya nak kata apa? Yang tu pun perasaan baik juga. Tunggu Imam Mahdi. Memang baiklah. Tapi tak kena. Nak kata Imam Mahdi muncul. Baru berapa tahun yang lepas Imam Mahdi dah jumpa saya. Dia rempuh masuk bilik saya. Dia langgar habis pegawai-pegawai saya. Dia kata, amboi, susah nak jumpa ustaz no. Mengalahkan jumpa menteri. Saya kata tak susah kalau buat temu janji. Kalau buat temu janji, insya-Allah senang jumpa. Jadi bila abang tak buat, memang kami tak pergilah sebab ramai dah temu janji. Mereka duduk tunggu lama lah. Abang main rempuh ni tak kena. Abang orang marah saya. Kita ikut aturan. Tak, kalau tak rempuh tak boleh jumpa. Tak apalah abang, rempuh lah abang. Duk. Masalah. Tak usah cuba tengok saya. Kenapa orang kata saya bukan Imam Mahdi? Ni dia. Dia kata, kenapa orang kata saya bukan Imam Mahdi? Oh, ada kata macam tu. Itu yang saya tak puas hati. Mereka kata saya bukan Imam Mahdi. Saya kata, kalau saya orang kata dia bukan Imam Mahdi, saya kena orang tak? Mau saya rimbuk saya tak pasal. Saya tengok dari luar. Bulu kening tebal. Muka pipi tu merah, ada ciri-ciri hak Imam Mahdi tu ada. Ustaz macam ni lah saya cari. Sudah tuan-tuan. Abang rasa orang mana? Orang cemur. Cemur. Abang boleh cakap Arab? Tak boleh ustaz. Yang tu lah bukan Imam Mahdi bang. Pasal Imam Mahdi cakap Arab. Jadi abang tak cakap Arab. Mana saya bukan Imam Mahdi lah? Tak. Pasal abang tak boleh cakap Arab. Tak apa. Saya nak dapat tu. Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab. Buatnya dia pandai cakap Arab, tuan-tuan. Setahun dia belajar pandai, sudah dia mengaku Imam Mahdi. Kita nak kata apa pula, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang pertama kita sentuh malam ni, di akhir zaman ni, apa yang kita nak bekal pada anak kita? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan yang kita nak bawa menghadap Allah ialah bekalan takwa. Apa yang penting sekarang ni tuan-tuan? Apa yang penting?
Ada orang yang ada ijazah, ada orang yang ada sijil, macam-macam. Kerja tak ada. Tak ada kerja. Tak. Duk minta temu duga, tak dapat-dapat. Ada orang yang ijazah apa pun tak ada. Habis SPM kerja. Lah bini 2 orang. Nama apa Ustaz? Tesco. Allah bagi rezeki pula. Jadi yang pertama sekali, pekerjaan, pendapatan, bukan sebab sijil. Dia rezeki daripada Allah. Hang berusaha, hang bekerja elok-elok, hang dapatlah rezeki. Yang pentingnya ialah pendidikan apa untuk anak-anak kita. Yang penting sekarang ni ialah akidah. Belajarlah tinggi mana pun, jadi doktor, jadi engineer, jadilah apa-apa adik-adik. Silakan. Tapi jangan lupa akidah yang betul kepada anak kita. Ni yang penting sekarang. Jangan duk fikir ada dia nak kerja apalah budak ni. Jangan. Yang kita kena fikir budak ni besok nak jadi apa ni. Sebab dulu-dulu kalau kita nak belajar tentang ajaran sesat, susah. Sekarang kalau kita nak belajar ajaran sesat, hanya tengok dalam benda ni. Ni, dalam handphone anak kita ni, cerita tentang agama lain ada. Cerita tentang pahaman liberal ada. Cerita tentang pahaman yang menyesatkan ada. Video tentang benda yang tak elok ada. Ajaran-ajaran yang membawa benda yang tak betul, semua ada dalam ni tuan-tuan. Kalaulah kita tak bagi pendidikan yang betul pada anak kita, saya takut mereka akan jadi golongan yang sekarang dah ada golongan dipanggil etis. Golongan etis sekarang ni dia cakap Melayu. Kalau dulu kita kata etis ni orang putih, lah Melayu berlambak. Mereka ada laman web mereka, mereka ada Facebook mereka. Bila orang tanya dekat dia orang, Pak siapa yang hampa jadi etis, tak percaya dengan Tuhan? Bukan salah kami. Kita tanya dia, kenapa hampa jadi etis, tak percaya dengan Tuhan? Bukan salah kami. Itu salah siapa? Salah Tuhan. Awak salah Tuhan pula. Sebab Tuhan tak pernah tunjukkan diri Tuhan. Kalau dia tunjuk diri dia, aku Allah. Tu dia Allah tu. Kami percaya. Lah dia kata adanya Allah. La ilaha illallah. Mana dia Allah? Kami nak tengok, tak nampak. Kami nak jumpa, tak boleh. Kami duk cari, tak jumpa. Bila benda tu tak ada depan mata kami, takkan kami nak percaya. Sebab tu kami jadi etis, bukan salah kami. Salah Tuhan. Sebab Tuhan tak pernah munculkan diri dia. Jadi tuan-tuan, alasan dia macam mana? Kalau kita bolehlah kita tolak main anak muda kita umur 16. Tak, no? Kan salah aku. Kalau dia tunjuk dia duduk atas gunung tu, aku nampak tu Tuhan. Ni tak mana duduk aku pun tak tahu. Tiba-tiba suruh sembah dia. Mana dia? Lama-lama jadi etis. Benda ni tuan-tuan, ditanya pada Rasulullah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Orang tanya kepada Rasulullah, mana dia Allah? Allah Ta'ala beritahu, Nabi Muhammad jawab, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku ni dekat dengan mereka. Allah kata dah, Allah ni dekat dengan kita. Cuma tak nampak. Ialah pasal apa? Tak nampak. Kalau dia nampak, dia tak jadi Tuhan. Dia jadi makhluk. Kalau Tuhan duduk bersila atas bukit tu, atas gunung jerai tu bukannya Tuhan, tu makhluk. Allah dia bukan sama dengan makhluk. Allah dia berbeza. Dia tak bertempat, dia tak memerlukan tempat. Dia bukan duduk bersila macam kita, duduk tu kursi macam kita. Tak, kalau kita nampak dia, leha tu Allah tu. Panggil ayah tengok tu Tuhan tu duduk berjalan tu, duduk terbang tu. Tu bukan Tuhan. Tu kapal terbang. Tu nama dia makhluk. Allah tak macam tu. Jadi nak sampaikan pahaman tu macam mana? Pahaman tu kena sampai dengan pahaman agama. Nama dia akidah. Nama dia pegangan tauhid. Yang ni yang tak sampai pada kita. Tuan-tuan cuba tengok hari ni tanya tentang
agama tentang anak kita. Kita berbangga anak kita ni umur 4 tahun cakap orang putih. Oh bangga, cucu 4 tahun. Balik pada KL, cakap orang putih. Dennis, Don. Dennis, Don. Oh mak tu, cakap orang putih dekat cucu. Kita ngangau. Dennis, come. Oh, come here. Time for lunch. Oh, ngangau. Saya tikam batu kan tak? Tapi duduk KL 5 tahun, buat balik anak 4 tahun cakap orang putih. Bangga kita. Cuba tanya hak 14 tahun. Perkara yang membatalkan sembahyang apa? Tanya pada hak 16 tahun. Anak yatim dapat zakat tak? Tanya hak 8 tahun. Kamu sembahyang tak? Tanya pada yang 10 tahun. Usaha niat lagu mana? Nasib baik tuan-tuan. Tadika duk ajar. Sekolah rendah duk ajar. Sekolah kapar duk ajar. Dapat juga tahu. Ni hak kita duk hafal doa makan ni pasal tadika. Pasal tadika balik. Pasti balik. Kemas balik. Apa semua balik duk ajak kita. Atau kena makan, baca doa nak makan. Allahumma balik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Tok hafal. Bila cucu pi masuk asrama, tok pula baca. Allahumma balik lana fi ma. Dia hafal hak cucu dia baca. Dengan sebab cucu kita mengaji agama ni tuan-tuan, ada lah juga asas dia. Bayangkan, tak pernah masuk sekolah agama, tak pernah masuk pasti, tak pernah masuk tadika Islam. Tiba-tiba pergi masuk tadika international. Pergi masuk tadika yang ada lambang. Lambang penyedai kain. Tu, lambang penyedai kain besar-besar. Loh, gamak dia masuk. Tuan-tuan nak harap apa ni tuan-tuan dengan anak kita ni? Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa'mur ahlaka bis-salah. Hendaklah kamu suruh anak-anak kamu, ahli keluarga kamu sembahyang. Ni yang benteng kita di akhir zaman, sembahyang. Saya suka hari ni saya tengok dalam satu Facebook ada satu ustaz menjadikan sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. Saya tengok ada satu pelakon, dia buat kempen dekat pengikut-pengikut dalam Facebook dia, TikTok dia, jom kita sembahyang subuh berjemaah. Minggu hari ni dia sembahyang subuh sana. Pagi besok dia sembahyang subuh situ. Lusa dia sembahyang subuh di sana. Jadi pengikut dia pakat main sembahyang subuh. Dia buat kempen main sembahyang subuh tuan-tuan. Bagus, sejak dia balik pada haji ni, dia berubah. Pelakon. Sebab tu kita ni jangan duk kata ke orang. Hidayah tu milik Tuhan. Kita hari ni sebut pelakon jahat. Tengok Ustaz Kazim tu. Elok-elok jadi ustaz, jadi pelakon. Jahat lah tu. Astaghfirullahalazim. Sampai hati jahat kata kat saya. Ustaz, bila filem Ustaz nak terbit? Tak tahu. Kerja saya pelakon. Nak terbit bukan kerja saya. Tapi dubbing dah buat. Semua dah buat dah. Tunggu masa. Tuan-tuan, kalau Allah nak bagi hidayah, dia buat kempen untuk sembahyang subuh. Dia tarik followers dia. Mai sembahyang di masjid. Bukan sembahyang maghrib, bukan kuliah. Maghrib bukan, subuh. Ada di Melaka tuan-tuan, siapa yang sembahyang subuh dapat geret, dapat basikal. Siapa yang main sembahyang subuh, anak-anak yang main sembahyang subuh, 40 kali tak pernah miss basikal sebiji. Penuh masjid tuan-tuan. Yang main tuntut geret ni tuan-tuan bukan kata anak muda, anak tua pun main. Saya tak faham. Lama-lama tuan-tuan sampai sekarang anak-anak ni dah cinta dengan masjid. Asalnya datang pasal basikal, sekarang datang kerana Allah. Ada ustaz yang buat kempen, siapa main sembahyang subuh RM5 satu pagi. Sekarang tak bagi duit pun tak apa dah. Mereka dah biasa sembahyang subuh. Allah biasa, Allah bisa, Tegal biasa. Yang ni tuan-tuan yang kita kena buat. Bapak kena buat. Wa'mur ahlaka bis-salah. Jom, tak boleh sembahyang subuh berjemaah di kita, di masjid kita ni, jom kita sembahyang subuh di rumah. Jadi macam mana nak buat tu Ustaz? Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab dia sebut, lepas sembahyang Isyak, awal tidur supaya senang bangkit subuh. Sebab tu ceramah kita lepas Isyak ni start sudah nak tidur.
Balik awal. Sebaik tuan-tuan buat ceramah lepas isyak. Kalau buat ceramah pas maghrib tadi tak dan tuan-tuan. Memang tak dan. Saya telefon awal-awal. Tuan-tuan bayangkan jam daripada Bagan Serai. Dari Bagan Serai jam dah. Pok-pok ni pasal apa? Cuti sekolah ke apa ke? Pasal ringan nak telefon ni. PA saya pergi telefon masjid ni. Kata cancel lah. Minta tu imam lah ganti ceramah. Tapi semangat tu juga. Cari jalan. Tengok jalan mana tak sempit. Keluar bandar baru. Ikut jalan Kulim. Pergi jalan Kulim. Keluar ke Tasik Gelugor pula. Jalan jam pula. Tak jalan dalam hujan tu. Kereta tak gerak. Siapa pula ni? Mai orang naik motor berhenti. Patah balik. Accident, mati. Ada mayat. Oh, sudah. Nak ghostan lagu mana? Nak reverse lagu mana? Nak kono pun tak boleh rapat. Mai pula orang lain pula. Balik. Ada mayat. Lama lagi. Patah balik pula. Saya kata kena telefon dalam masjid ni. Tengok lepas isyak. Dan. Alhamdulillah. Dan sungguh. Imam Ghazali kata, lepas isyak, tidak. Melainkan untuk beberapa orang. Yang pertama, untuk orang yang mentelaah pelajaran. Boleh tidur lambat. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan. Polis ke, JKKK kampung ke, nak jaga keselamatan. Boleh tidur lambat. Jangan tutup balai pula. Pukul 9.30 tutup. Awal saja tutup. Esok subuh. Oh, sudah tuan-tuan. Nombor 3, siapa yang boleh tidur awal, siapa yang boleh tidur lambat? Orang yang ada perbincangan dalam keluarga dia. Hari ni kita mesyuarat sikit lah. Pasal nak kenuri ni 24 bulan ni nak kenuri lagu mana. Silakan mesyuarat. Yang keseterusnya siapa yang boleh tidur lambat. Orang yang boleh tidur lambat sebab ziarah orang sakit. Pergi ziarah orang mati. Isteri dia telefon kita. Tok Ketua. Ya. Ni suami saya ni jatuh ni tak sedap apa dah. Mai tengok sat. Lah pukul 10. Tak apalah besok saya mai tengok. Tak boleh tuan-tuan. Kena mai tengok dia. Yang keseterusnya siapa yang boleh kita tidur lambat kerana melayan tetamu. Kalau tak ada sebab ni tuan-tuan, pergi tidur supaya kita boleh bangkit awal. Sekarang tengok bola, tidur lambat. Tengok Cristiano Ronaldo, tidur. Siu nampak tuan-tuan, nampak tu. Lambat tidur. Tengok tali besen, lambat tidur. Tengok wayang, lambat tidur. Berkena kerang rebus, lambat tidur. Lama-lama tuan-tuan, subuh kita tak jaga. Nombor 2. Bagaimana supaya kita boleh bangun awal, sembahyang malam, sembahyang subuh? Nombor 2. Elakkan perbuatan maksiat. Di siang hari, insya-Allah kita boleh bangkit sembahyang pada subuh hari. Kalau kita berat nak sembahyang malam, rasa susah nak sembahyang malam, rasa payah nak bangkit subuh, ketahuilah siang tadi ada benda maksiat yang kita buat. Cuba tuan-tuan tengok siang tadi apa maksiat kita buat. Kalau ada taubat. Ada tak benda maksiat yang kita buat siang tadi? Ada tak? Apa? Tok Imam baca khutbah tu, saya kata kat dia. Pasal apa hang kata kat dia? Dia baca slow kan. Saya pening kepala, saya kutuk dia. Itu dosa. Pergi minta maaf. Habis ceramah ni, jumpa Tok Imam, minta maaf. Imam, minta maaf. Dan Tok Imam tu jangan tanya pula, minta maaf pasal apa? Nampak tuan-tuan? Dia bergaduh sampai besok pula. Jadi, tuan-tuan, nombor 1, kita jaga anak kita. Akidah dia, sembahyang dia, 2 benda ni. Jangan sampai tak sembahyang. Saya ada sekolah tahfiz. Saya buka sekolah tahfiz ni 2008. 2009 beroperasi. Sampai sekarang. Ada waktunya saya tutup sekolah tahfiz. Sebab apa tutup? Pasal tak ada duit. Tak ada duit. Yuran percuma. Bila percuma, orang nak bayar, tak bayar. Jadi kita kena cari makan, kena bagi duit belanja. Duit guru, duit elektrik, duit ayak, apa semua. Pasal apa? Tak ambil duit. Kalau ambil duit, yuran, dia kena cukai pula. Lagi pening kepala. Susah tuan-tuan buat sekolah agama.
Sebab tu kalau tuan-tuan nak buat sekolah tahfiz ke, sekolah pondok ke, jangan buat di Malaysia. Buat di Kemboja, insya-Allah. Bantuan banyak, derma banyak, apa banyak. Buat di dalam negara kita ni, susah tuan. Payah. Tutup. Bila tutup, buka balik. Baik, apa yang saya jumpa dalam saya buat mahat tahfiz? Ada mak bapak, dia nak buat keluar anak dia. Dia nak ambil anak dia. Saya kata, sebab apa kau nak ambil? Pick up lambat. Biasa diesel. Tapi kak, lah enjin diesel, sekarang diesel pun laju kak. Dia kata pick up 2 juzuk, 3 juzuk setahun ni apa? 2 tahun 6 juzuk ni apa? Saya kata kak, tak wajib hafal Quran. Ni dalam masjid ni berapa ramai yang tak hafal Quran. Dosa semua. Oh, sudah dengar. Oh, aku tak hafal Quran, dosa. Tak berdosa. Tak hafal Quran, tak berdosa. Yang dosanya hafal Quran, betul lupa. Ya jaga. Mai hafal Quran, tak ngulang. Mai hafal Quran, tak ingat. Siap. Tu sebab tu Ustaz saya malas hafal, tak apa. Malasnya hafal tu, sampai kuliah pun tak hafal. Tu dia punya malas. Tak jumpa walakum dinukum boleh jadi. Hari tu dia tolak jadi imam, tak jumpa lakum. Tu wala ana wala antum wala ana wala antum. Sak berhenti, sak ulang balik, sak wala ana lah anak ni sebut. Rukun lah. Allah. Sebab ada budak tu lu peringat. Allah punya tak mau hafal. Sampai lakum dinukum tak ingat, tak jumpa. Tapi Ustaz memang tak mereka saya tolak asal saya mai ya, mereka suruh saya jadi imam. Asal saya mai ya, mereka tolak jadi imam. Saya malas nak pergi Ustaz. Duk mai lambat tak apa. Mai pula Tuan Haji pakai jubah kot. Saya mah balik umrah kata tak tinggal dah jubah. Mereka tolak lah. Tok imam tu dah duduk sejadah atas sejadah. Dia tengok saya mai menunduk suruh saya. Tu saya pun berat nak main. Bukan susah Tuan Haji. Kalau Tuan Haji tak mau jadi imam, mereka duk tolak. Haji buat batuk. Din, imam Din. Hai, batuk Din. Covid. Dengan Tok Imam lari balik tuan-tuan. Tinggal dia seorang tuan. InsyaAllah tak ada siapa suruh kita jadi imam. Covid lah alasan paling cantik untuk tak nak jadi imam tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. 2 benda ni yang saya cakap tadi. Pertama ni hak semayang. Dan yang akidah. Yang kedua semayang. Mak dia nak ambil anak dia. Alasan dia pasal tak hafal Quran. Tak boleh ingat. Saya kata tak apalah kau. Oi. Dia tak hafal pun tak apalah. 6 juzuk pun tak apa. Tak ingat 30 pun tak apa. Yang penting anak kau ni duduk di sini. Semayang setiap hari. Dia duduk sini, nanti 18 tahun, dia ada SPM kak. Lepas tu dia masuklah universiti apa semua, college, dia masuk universiti. Sudahlah. Yang penting kak, anak akak solat. Sebelum tidur, mereka akan baca surah Waqi'ah. Kemudian semayang taubat 2 rakaat, mereka tidur. Saat lagi pukul 4, dia orang bangun, dia orang baca Quran, mengulang Quran, menghafal Quran. Nanti pukul 6, mereka semayang subuh. 6.15, mereka semayang subuh. Habis 6.30, mereka mengulang Quran kak. Kemudian masuk pukul 7, balik asrama. Siap-siap pergi makan sarapan. Pukul 8, masuk kelas. 8.30, masuk surau. Semayang duha kak. Habis semayang duha, masuk kelas balik. Baca Quran lagi. Menghafal Quran lagi. Mai pukul 2, petang pula masuk kelas akademik. Kemudian lepas semayang asar, rehat. Mai semayang maghrib berjamaah, lepas semayang baca Quran lagi, mengulang, baca, sampai isyak, semayang isyak. Lepas semayang isyak, baca Quran, balik asrama, duduk atas katil masing-masing, baca surah Waqi'ah. Lepas tu semayang taubat, lepas tu mereka tidur. Tak pernah tinggal kak semayang jemaah. Saya nak tanya pada akak, kalau anak akak balik di rumah, mereka buat tak macam tu?
Ada tak? Akak akan pastikan anak akak buat daripada subuh sampai tengah malam anak akak sembahyang. Akak yakin akak buat? Akak yakin akak nak semak bacaan anak akak? Akak yakin yang budak ni akan baca Quran, dia baca Quran atau dia main game? Dia baca Quran ataupun dia main TikTok? Dia baca Quran ataupun dia main lato-lato? Kak boleh bagi jawapan tak? Kak tak boleh bagi jawapan. Kalau kak nak ambil, silakan. Masuklah mana-mana sekolah pun silakan. Saya berlepas diri pada akak dan anak akak. Kalau akak melihat belajar hanya untuk mencari rezeki, menuntut ilmu hanya untuk pekerjaan, silakan akak, saya tak campur. Tapi kita belajar bukan nak dapat rezeki, kita belajar bukan nak jadi ustaz, kita belajar bukan sebab kita nak dapat kerja, kita belajar kerana kewajipan daripada Allah. Dan sebagai anak ni bekalan untuk hidup kena ada ilmu. Bila dia ada ilmu, bila dia ada amalan, adalah rezeki untuk dia. Kak jangan takut orang yang hafal Quran selakat ni tak kebuluh kak. Sepanjang saya berceramah ni tuan-tuan, penjara saya masuk, pusat dadah pun saya masuk, sekolah budak-budak nakal pun saya pergi. Setakat saya pergi ceramah dah 33 tahun. Ada satu pusat dadah tuan-tuan, seorang saya jumpa. Dia adalah bekas pelajar pondok. Baru seorang. Pakai sorban dalam pusat serenti. Saya tanya kat dia, dulu mengaji mana? Pondok. Di mana? Di Kelantan. Ambil dadah tak? Kalau tak ambil, tak masuk ustaz. Betul juga. Bodohnya soalan tuan. Kita bodoh. Pergi tanya soalan bodoh, jawapan dia pun bodoh kan? Tak ada tuan. Allah. Baru ni saya ceramah di 2 tempat pemulihan dadah. Lah tak panggil pusat serenti lah. Lah nama canggih. Ada satu pusat serenti di Malaysia ni tuan-tuan. Ada sejenis pusat serenti. Mereka menghilangkan ketagihan dadah, tabiat dadah menggunakan pendekatan agama. Masya Allah. Subhanallah. Saya cukup kagum tuan-tuan. Dengan pakai kepiah, dengan berzikir. Bila saya selawat, naik bulu roma ni. Berapa ratus orang ni selawat tuan-tuan. Bila saya baca Quran, dia orang sambung. Bila dia orang sambung, saya baca Quran. Ustaz, ini yang kita buat. Mereka ini didedahkan dengan pelajaran agama, Ustaz. Sembahyang malam, puasa sunat, berzikir, baca Quran. Ada, tuan-tuan. Jadi alim 2 tahun. Ambil di situ, sijil. Jadi abang-abang kalau rasa-rasa tak apa nak alim. Tak nak faham, tak faham. Ada satu penjara yang saya masuk, mereka mengadakan pembelajaran menghafaz Al-Quran di dalam penjara. Sebab tu tuan-tuan, bila tengok banduan, bila tengok bekas banduan main semayang. Keluar. Siapa? Keluarlah. Jaga tabung tu. Amboi. Hang tak tahu. Saya pergi ceramah di penjara Taiping. Ni saya sebut nama dia. Pasal saya pergi. Saya kata bohong lah. Pakai sorban, pakai kepiah. Surau dia lebih kurang besar kita ni. Surau dia boleh muat dalam 200-300 orang. Yang banduan Muslim ada 900 orang lebih. Di kiri kanan ni sel. Tengah-tengah di surau. Bila saya sampai ke surau, diiringi pegawai-pegawai penjara ni, mereka tak boleh masuk surau, duk pegang besi ni. Ustaz, nak masuk? Ustaz, Azim, nak masuk? Nak masuk apa? Nak masuk surau. Sebab mereka tak boleh masuk. Pasal jumlah ramai. Surau ada hak dia, kapasiti. Masuk semua tak boleh terkawal. Ustaz, nak masuk? Tuan, bagilah masuk, tuan. Saya tanya, dia orang tak boleh masuk ke? Kita surau boleh muat 400 orang, Ustaz. Mereka 900 semua, dia kena rehat dulu, ikut shift lah. Oh, mereka kenal saya. No? Oh, tak kenal pula. Tiap-tiap malam pasal ceramah Ustaz. Oh. Banduan pun kenal saya. Tuan-tuan tak kenal kira pelik. Baru ni pramugari saya balik naik terbang panggil Pak Cik.
Ya pakcik, nak makan apa pakcik? Pakcik, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Tengok-tengok ada orang jitera. Saya keluar bilik ayak tu. Pramugari, saya nak keluar ada langsir. Selak-selak langsir, dia ada. Terkejut kita pun. Oh, ada kak ke? Lah, Ustaz Kazim. Oh, ya. Akak orang mana? Saya orang Jitera. Oh, Jitera. Lama dah je pramugari. Lama dah. 10 tahun dah. Oh, saya orang Bukit Raya. Saya nikah orang Bukit Raya. Oh. Terima kasih Ustaz naik penerbangan kami. Sama-sama. Suami orang mana? Saja tanya. Suami duk KM. Malah tanya dah. Mana faham? Tak faham dah. Gatal punya Ustaz. Lepas tu baru dia panggil Ustaz kat saya. Bila nyimbang dengan budak Jitera ni, dia pergi cerita kawan dia tu Ustaz Kazim. Baru panggil Ustaz. Ustaz nak makan apa? Baru panggil Ustaz. Tidak panggil pakcik pun lah. Tuan-tuan, kalau banduan pun kenal saya, Allah, rupanya bila saya berbual dengan pegawai ni, dia bagi tahu saya dalam penjara dia orang ada kursus pengajian pondok dalam banduan, dalam penjara. Jadi jangan tuan-tuan kata orang ada penjara ni depa duk buat apa dalam tu. Jangan tuan-tuan oi. Bayangkan 10 tahun depa duk mengaji dalam tu. Itu betul-betul pondok. Agak-agak 10 tahun berapa kitab depa ajar. Keluar-keluar tu alim. Jadi tuan-tuan kalau rasa-rasa nak alim, mana faham, tak faham sudah tuan. Kena sebat 40 kali, 10 kali mampu. Tapi kita kena ingat, dalam pusat pemulihan dadah, agama dia ambil. Dalam penjara, agama dia ambil. Sampai ada yang dapat menghafaz Al-Quran dan dapat allowance sebab dia menghafaz Al-Quran dalam penjara. Pasal apa? Pasal Nabi sebut, "May yuridillahu bihi khairan faqihhu fid din." Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia tu baik, maka berikan kepahaman tentang agama. Nak bagi yang hisap dadah tu baik, yang nak bagi penjenayah ni baik, jalan dia apa? Agama. Jadi adakah kita nak masuk penjara, nak masuk Ustaz Serenti baru nak jadi belajar agama? Saya kata kat makcik tadi, dekat akak tadi, terpulanglah kak. Kak nak ambil anak pun ambil lah. Yang penting, kami di sini, tanggungjawab kami suruh anak akak semayang, jaga anak akak supaya semayang, berdamping dengan Quran. Ilmu kita bagi, akademik kita bagi, supaya untuk dia hidup dalam dunia, dia ada akademik dia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, nombor 1, di akhir zaman akan berlaku benda yang pelik-pelik melibatkan anak-anak kita. Baik dia lawan kita, baik dia derhaka, baik dia ikut laki, tinggalkan kita, dia kahwin dengan satu mu'alaf, 2 minggu lepas kahwin, terus wuyuk. Yang ni pun ada. Okay. Saya ni imam masjid. Dulu lah, saya imam. Masa tu gaji saya, allowance saya jadi imam, sumbangan RM500 sebulan. Dapat rumah rumah wakaf, rumah quarters, jadi imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tanya saya, kenapa Ustaz jadi imam? Jadi pensyarah elok-elok, saya berhenti. Dulu saya pensyarah dalam bidang kekeluargaan. Cerita tentang keluarga, cerita tentang suami, cerita tentang isteri, buat kaunseling lah, apalah. Sampai sibuk pasal rumah tangga orang. Sebab tu ceramah saya banyak bercerita tentang keluarga. Sebab awal-awal saya ni memang bercakap tentang keluarga. Waktu saya duduk belajar dulu, asrama saya sebelah pejabat agama. Bila saya balik daripada kelas, berjalan kaki nak balik ke asrama, saya tidur atas tilam tu, atas katil tu, saya buka tingkap. Saya duduk tengok drama dekat pejabat agama. Drama apa tak? Drama swasta. Suami, isteri, anak beranak bergaduh-gaduh. Asal tengok je bergaduh. Aku kata balik ya. Dia tarik rambut isteri dia.
Terbuka tudung. Heret rambut. Buat balik. Saya tengok. Ganahnya. Apa jenis lelaki ni. Besok pula. Isteri dia pula. Tarik rambut dia pula. Balik lah. Balik pula. Ya Allah. Teruknya. Daripada saya duduk mengaji tuan-tuan. Nampak rumah tangga tak habis-habis. Ada yang keluar seronok ambil gambar menikah lah apalah. Ada yang pakai spek hitam lah. Ada artis. Ada artis yang cerai saya tengok. Rasa ni artis ni dengan spek hitam tu dia. Tak nampak muka, nampak spek mata. Bila saya habis mengaji, pekerjaan pertama saya ialah mengajar Mahat Tahfiz. Lepas saya Mahat Tahfiz, saya jadi lecturer. Saya jadi pensyarah. Lepas saya jadi pensyarah, saya kata tak boleh jadi ni. Duk sibuk pasal rumah tangga. Sibuk pasal rumah tangga orang. Allah, Quran aku tak boleh ngulang. Saya berhenti tuan. Kawan saya kata, Ustaz, jadilah imam masjid kita orang. Saya dah beli rumah dekat Batu Gajah. Tak apa, tak ada. Main pindah kat rumah quarters. Jadi imam, dapat 500 sebulan. Tak apa, saya bukan nak duit. Saya nak Quran. Jadi saya baca Quran, mengulangnya. 1 rakaat 1 muka. 2 rakaat dapat sehelai. Dapat sehelai. 5 waktu saya semayang tuan-tuan. 5 waktu saya dapat 5 helai. Bila 5 helai 2 hari saya dapat 1 juzuk. Lepas tu saya bolehlah hafal Quran, mengulang Quran tiap-tiap pagi semua. Yang tu yang saya jumpa satu kes. Ustaz, anak saya nak kahwin. Oh, Alhamdulillah. Bila? Hari Ahad ni. Boleh tak Ustaz mari baca doa? Awak tak boleh pula. Boleh Bila saya pergi tuan-tuan, anak dia kahwin dengan orang baru masuk Islam. Keluarga hak suami tu, ramai tak Islam lagi. Duk mari tengok. Berapa hari dia masuk Islam? Saya tanya kat pak pengantin tu. Dalam 2 minggu, 3 minggu gitu lah. Lepas tu kahwin dengan anak abang. Kahwin dengan mereka nak tak kita bagi. Macam Hayameh pula untuk ni. Kan Hayameh ni Asif cakap je mesti dia gelak di hujung kan. Kawan, aku nak ke kedai di hujung sana. Aku nak beli sesuatu. Kamu jangan ke mana-mana pula ya. Tu nampak tuan-tuan. Tu stay Hayameh punya drama tak? Mana faham tak faham tu dah. Pak dia macam tu. Mereka nak tak kita bagilah. 2 minggu lepas kahwin, dia mai jumpa saya. Anak dia pergi ikut laki dia. Telefon nombor tak ada. Apa pun tak ada. Saya kata, pergi rumah dia lah di KL. 2 minggu senyap sunyi lepas kahwin. Bila pergi di KL, tak ada rumah alamat pun tak ada tuan-tuan. Agak-agak jadi apa pada anak dara dia? Tuan-tuan ingat hari ni masuk Islam tu nak Islam ke? Kadang-kadang paksa dia nak tarik anak kita masuk agama dia. Cinta punya pasal, suka punya pasal, nak dapat Syahrukh Khan punya pasal, lama-lama agama tergadai. Tak menangis mak dia. Tak tahulah Ustaz, anak saya ni tak tahu apa. Saya sebab tu kalau orang datang jumpa saya, dia kata anak dia nak menikah dengan mu'alaf, saya kata boleh, suruh dia pergi mengaji pondok. Bagi dekat dia 6 bulan belajar agama tu. Jangan anak dara tu kata tak apa Ustaz, lepas saya kahwin saya akan bimbing dia. Bimbing? Tak nak jadi belimbing boleh. Bimbing apa? Gatai sangat nak menikah sabar alasan lu. Kita bela anak kita 22 tahun. Bela anak kita 24 tahun. Pergi bagi nikah orang tak tentu hala, 2 minggu hilang agama ni. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Ustaz, kalau macam itu Ustaz, orang tak minang anak dara saya. Biar pergi tak minang. Daripada dapat pada orang yang tak berjenis. Biar dia tak menikah pun tak apa, hang duk sesaja. Daripada hang nikah, hang jadi murtad, hang jadi sesat. Empak tak apa nikah anak 5 cek tak ada lelaki ni. Gatal hang ni garit tu ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, tu yang berlaku. Sampai kena siasat betul-betul tuan. Jangan duk kira bagi je. Baik,
Modus operandi mereka ni apa? Okey. Kita ada anak dara. Nak kata lawa tu manis lah. Lawa tak ada. Manis tu ada. Berkenalan dalam laman sosial. Chatting, WhatsApp, chatting, Telegram, message, dating. Di mana tak dating? Sungai Petani? Benar ke? Okey. Kemudian, pergi Tanjung Dawai, jalan. Lepas tu, main nak minang. Ni yang seronok ni. Ayah. Kalau belah Kedah ni tak panggil ayah, panggil pak. Dia kata, pak hari Sabtu ni kawan cik nak main. Pak terima tau. Orang mana? Orang KL. Pak terima tau. Tengok lu. Kata pak tu. Suara besar. Tengok pak ni action slow ya. Dia habang kat mak lah. Mak. Ayah pak cakap tengok apa lah. Dah nak kat kita ambil dah. Dah lah kita dah tunggu orang tak main-main. Nak main milih pula. Lagi aku cakap ke pak. Pak tak jam. Nak tengok hang jadi tua ke apa? Dia main Minang tuan-tuan. Main Minang. Ada mak, ada ayah, ada driver, ada kawan. Siapa tak percaya? Siapa yang tak percaya tuan-tuan? Bila main, ayah dia main, pak dia main, pak menakan dia main. Kami Minang, anak tuan, untuk anak kami. Bertunang. Bila dah tunang, dapat lesen L. Oh, lesen L lah. Malam-malam, pergi berjalan. Tunang. Orang kata tak boleh lagi nak bawa juga. Takut tuan. Pada sepak saya kan tuan ni. Saya pernah sekali ya tuan. Dia dah lalu pusing kiri kanan, pusing kanan, depong saya tuan ni. So saya dah berhenti ceramah ni, saya kira dia bagi saya lagi dapat itu aja kita okey lah insya-Allah tuan ni. Ni tak apa betul ni. Dia pusing-pusing dia berhenti pang. Kita tak ada nak elok mai ke belakang nak elok apa tuan. Baik, tamat nak lupa tuan ni. Baik. Jadi bila main Minang dah bertunang, orang kita faham dapat lesen L. Padahal mana boleh bawa-bawa lagi. Lesen apa pun tak ada lagi. Tapi dah tunang. Balik Kelang, tunang ambil. Nak pergi kerja Kelang, tunang hantar. Nak pergi Kamdar. Nak tengok baju pengantin. Cadar. Itulah kali terakhir anak dia keluar. Mak dia telefon, bapak dia mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, anak kami ni keluar dengan tunang. Lah tak balik lah. Dah report anak Ustaz. Ustaz, minta tolong buat semayang hajat balik. InsyaAllah saya buat. 2 hari lepas tu mak dia call, jumpa dah. Alhamdulillah Ustaz, jumpa dah anak makcik dah. Di mana kak? Di KL Ustaz, kat hotel. Oh, dia lepak situ ke apa? Depa Ustaz ada 4-5 orang, anak dara macam dia jugalah, bertunang dengan laki-laki yang sama. Laki-laki itu bertunang dengan ni, bertunang dengan ni, bertunang dengan ni, dia ambil, dia kumpul sekali, dia nak jual. Yang kita ni duduk di kampung, yang main Minang tu pakai spek hitam, naik kereta Honda Accord, bangga. Yang main Minang anak kita tu naik Honda Accord, Honda Civic, main dengan mak dia, pak dia, takkan tak percaya. Rupa-rupanya tu bukan mak dia, tu bukan bapak dia, scammer berlakon untuk ambil anak kita, bawa anak kita berjalan, lepas tu colek jual. Nasib baik dapat diselamatkan. Jadi berhati-hati adik-adik ni, jangan duk seronok sangat orang naik Honda main. Naik Honda Civic, naik Honda Accord main ngorak kita tak apa ni. Ni naik Myvi pun jadi ni. Sudah tuan. My the King pula ni. Myvi the King lah. Beza King pula dah. Dulu Myvi tuan. Jadi elok-elok tuan. Berhati-hati. Zaman sekarang ni kena berhati-hati. Bukan setakat anak dara kita berhati-hati. Makcik pun berhati-hati. Tak ada pasal tuan. Kita 65 dah. Nak kata apa ni? 65 minggu lepas kat Lehau 30,000 hilang.
Umur 66. 30,000. Dah bagi belum? Saya tanya. Dah bagi dah Ustaz. Yang kau bagi pasal apa? Dia kata nak menikah dengan kau. Dia kata nak belanja tu lah, tambang dia balik lah, tambang apa semua. Kau bagi. Dia bagi. Malah kata apa lah. Televisen duk cakap, radio duk cakap, ceramah duk cakap. Jangan percaya dengan love scam. Cinta yang menipu, penipu cinta. Memang Kak Leha sekarang tak ada orang ngorak Kak Leha. Tak ada siapa lah. Tak ada katai, padan tua-tua katai. Memanglah orang tak ada apa Kak Leha cakap macam tu sebab orang tak try Kak Leha. Cuba Kak Leha buka Telegram, tiba-tiba ada orang masuk. Hello. Siapa ni? Ni siapa ni? Dia kata ni bukan John ke? Oh dah, ni Leha. Leha, okay, sorry. Wrong number. Besok dia start. Hello. Are you okay, Leha? Kita cikgu bahasa Inggeris. I'm fine, thank you. What about you? Sudah tuan-tuan. Lama-lama terus bercinta. Daripada Amerika. Nama David. Dia kata dia berminat dengan Malaysia. Dia berminat dengan Kedah. Dia berminat dengan Semeling. Apa semua. Kita pun cerita. Dia kata boleh tak kita berkenalan? Boleh. Saya suka bagi pada awak cincin hadiah. Dia kata suka. My immigration. Telefon. Custom. Ini Puan Zaleha. Ya. Puan Zaleha ada kiriman dari USA. Ya. Ada kawan saya nak bagi tu ni, tapi Puan Zaleha kena cukai lah dalam 10,000 kalau dia tak lepas barang ni. Oh ya ke? Tak apa saya bank in 10,000. Sebarang tak sampai lagi. Tak lepas lagi 15,000. Tak lepas lagi 30,000. Bila 30,000 mai serbu saya. Ustaz buatlah sembahyang hajat. Malah aku Orang dah kata dah jangan. Setakat nak cari David. Wah, apa jauh. Ni di Semeling ada. Dia tak nama David. Haji Daud nama dah. Bujang punya lama dah. Ambil cari Haji Daud. Rumah ada. Kancil ada. Bendang ada. Rumah sewa 2 pintu. Pergi nikah dengan Haji Daud. Kencing manis ada. Gaut. Jantung. Baik. Yang pertama. Jom kita bekalkan di akhir zaman ni tuan-tuan. Iman, ilmu pada anak kita supaya tauhid dia betul, supaya semayang dia betul, agama dia betul. InsyaAllah bila betul ni selamat mudah-mudahan. Mari cabaran macam-macam pun insyaAllah kuat amalan dia. Yang kedua, saya tengok ada satu penceramah. Tiap hari duk keluar dalam ceramah ni. Bukan orang negara kita lah, orang tempat lain. Dia kata apa? Dia kata Nabi Musa belah laut, Fir'aun nampak. Nabi Musa faqul nadrib bi'asakal bahr. Rakyat nampak, orang ramai nampak, mukjizat tu. Saksi ramai. Nabi Ibrahim kena bakar tapi tak terbakar. Ramai orang nampak, Namrud pun tengok. Nabi Isa menghidupkan orang mati, mukjizat, orang nampak. Orang dah mati, ketuk hidup. Bagi tahu siapa bunuh, mati balik. Orang ramai tengok. Jadi mukjizat Nabi-Nabi ni orang nampak. Tuan-tuan, Nabi Muhammad mukjizat dia ialah naik ke langit. Soalannya, siapa nampak? Ada orang nampak Nabi naik ke langit? Tak ada kan? Sudah. Habis tu kalau Muhammad berbohong macam mana? Tak ada saksi. Dia boleh tanya, kalau Nabi Muhammad berbohong macam mana? Kita sudah kena tipu, bapak-bapak. Sudah kena tipu. Dia menimbulkan satu keraguan terhadap Nabi kita. Kalau dia tanya pada Kak Som, Nabi Muhammad naik ke langit, siapa tengok Kak Som? Tak tahu Kak Som, tak tahu. Bila Nabi naik? Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Memang tak tahu apa langsung Kak Som ni tuan-tuan. Dia tanya pula bila Nabi naik ke langit.
Atau Kak Sun dengar ceramah Isra Mi'raj dulu, bila Kak Sun tak nak pi, tak nak main. Isra apa pun tak tahu. Suruh Kak Sun main makan bubuk. Dia bawa satu kepercayaan menafikan Isra dan Mi'raj. Supaya orang tak percaya pada Nabi. Kemudian ada pula yang kata Nabi Muhammad belajar di universiti mana? Anak Kak Som, Universiti Antarabangsa UIA. Anak nombor 3, Universiti USIM. Anak nombor 4, Melaya. Anak nombor 5, Universiti Al-Bukhari. Anak Kak Som semua pandai-pandai. Nabi Muhammad ni universiti mana Kak Som? Membaca tak boleh, menulis tak boleh. Takkan kita yang berjaya ijazah, master, PhD, bernabikan Nabi hak tak kerti baca Quran, yang tak kerti menulis, tak kerti membaca. Ya tak ya juga no. Sudah. Ajaran hari ini tuan-tuan menafikan Nabi Muhammad tu pandai. Pahaman sesat hari ini tuan-tuan menafikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah tak dengar satu lawyer kata Nabi Muhammad bukan contoh suami terbaik. Kalau tuan-tuan kata Nabi Muhammad contoh suami misali, saya bantah. Ui, garangnya lawyer. Nabi Muhammad bukan contoh. Kenapa? Nabi Muhammad duduk dalam gua Hira, tinggalkan isteri dengan anak-anak. Adakah seorang suami yang bertanggungjawab duduk dalam gua, tak balik rumah, anak-anak dijaga oleh isteri? Mana kasih sayang? Mana pendidikan? Mana cari makan pada anak dan isteri? Inikah contoh? Sudah tuan-tuan. Cuba dia pergi tanya pada Kak Nak. Kak Nak kata apa? Kak Nak fikir tengok. Kak Nak pun tengok fikir. Tengok fikir. Suami jenis apa Nabi ni Kak Nak? Itulah Kak Nak duk fikir tu. Sudah. Kak Nak pula ajaran terbaru dia tuan-tuan ni. Dia bawa satu ajaran Nabi Muhammad bukan contoh terbaik. Dia bawa pula ajaran tuan-tuan Nabi Muhammad ni menikah ramai. Memanglah orang lelaki-lelaki suka menikah ramai. Nabi mereka pun nikah banyak. Nampak? Ni akak-akak leha ni. Nak jagalah aurat ni pakai stokin daripada kaki pergi ke paha. Punya tebal stokin tu. Tak mainlah stokin nipis tu. Stokin laki dia main bola. Punya tebal main semayang lah. Allah. Tutup muka ni purdah. Bukan pasal COVID. Purdah. Sarung lengan ni sampai ke ketiak ni. Baca Quran tak hingga lah. Semayang sunat. Allah. Orang tengah kuliah dia semayang sunat. Puasa ni tu sedua habak tuan-tuan. Habis-habis puasa Ramadan tu. Raya pertama puasa sunat dah. Loh. Rajinnya Kak Leha. Raya pun puasa ni. Kak Leha sayang pada Islam Ustaz. Kak Leha sayang pada Allah. Kak Leha nak ikut Allah. Nak ikut Rasulullah Ustaz. Suami Kak Leha kata nikah lain. Apa? Sudah tuan-tuan. Tak guna punya jantan. Nak ambil pisau tak? Apa ni nak kena ni? Kak Leha, nikah dua ni halal Kak Leha. Islam membenarkan nikah dua. Kalau suami tu cukup syarat apa semua boleh. Halal tak halal? Nak tengok boleh? Mai lah. Selendang dia buang, stokin dia buang tuan-tuan. Baru tadi dia kata Kak Leha sayang kamu Kak Leha. Mai nikah dua tak setuju. Macam mana cerita ni? Abang-abang tadi pun amboi. Bila saya kata main menikah dua bantah, hak lain terima. Punya gelak lah. Kena padat muka dia pak. Aku nak menikah tak bagi. Pelok ustaz kata pun. Mengaku Islam tapi tolak nikah dua apa? Amboi, kena ke orang gelak sungguh. Saya baru balik daripada umrah. Okey. Cuba tuan-tuan tengok orang pergi umrah ni. Allah. Setengah jam sebelum bang mai. Tambah Jumaat. 2 jam sebelum bang mai dah.
Tiap-tiap waktu tuan-tuan, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, hotel, masjid, masjid, hotel, hotel, masjid. Saya tanya pada pembantu saya, sagi hang turun daripada hotel ni sampai masjid hang kira langkah berapa langkah? Tak cakap tuan. Kami dua tak cakap, duk kira langkah. 1, 2, 3, 4. Masuk hotel, masuk masjid, keluar hotel masuk masjid 1,000 langkah. Balik 2,000. Kali dengan 5, 10,000 langkah. Kencing manis turun. Jadi abang-abang kalau rasa kencing manis tinggi, pergi umrah. Pergi masjid, surau masjid, masjid, masuk masjid, masjid hotel, 10,000 langkah. Kencing manis tinggi 5. Okey, tanya kat dia, Haji abang sembahyang tak? Kita orang Islam tak? Kena terima lah Islam keseluruhan dia. Apa makna kita ni Islam sembahyang pun tak? Saya tak cakap dia tak. Saya apa pun hak bahasa Islam saya terima tak? Bagi. Elok bang. Hudud abang terima. Hudud kita kena buat. Perintah Allah tu. Kemat ni. Habis sembahyang masjid Nabi, masjid Haram tu. Duduk simpang jalan. 4-5 orang duduk longgo atas batu tepi jalan. Agak-agak mereka buat apa? Agak-agak buat apa? Agak-agak buat apa? Oh. Tu hak terima tu. Hak tu pula tak boleh buang. Dah lah dia tak apa. Tak apa tuan-tuan. Macam mana hak kata hak Islam kita ni? Semua benda kita kata aku terima. Mai hak tu kita tak tinggal. Oh dahsyat tuan-tuan. Nak masuk udkhulu fis-silmi kaffah. Tu lagu mana? Masuklah dalam Islam tu secara keseluruhan. Bukan yang mana aku setuju, aku ambil. Yang mana aku rasa sesuai, aku pakai. Yang mana, ini tak boleh pakai ni. Oh, tak boleh. Kita tak boleh kata kita Islam yang terbaik, tuan-tuan. Belum lagi. Sebab tu saya kata tadi, ajaran sekarang ni, tuan-tuan, dia membawa ajaran hilangnya kepercayaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana, Ustaz? Macam mana yang jalan bagi orang tak percaya ni, Ustaz? Oh banyak tuan-tuan. 1,001 jalan. Balik rumah tuan-tuan buka An-Nisa ayat 115. Peringatan daripada Allah siapa-siapa yang tak mau ikut Rasulullah dan nak ikut jalan lain daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyakitkan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasul. Siapa-siapa yang menyakiti Rasul, nak menipu Nabi. Zaman tu kisah Tu'mah menipu Rasulullah. Ada satu orang nama dia Tu'mah yang menipu Rasulullah dalam ayat tu. Cerita dalam asbabun nuzul dalam ayat tu. Tapi nak cerita umum pada kita, berapa banyak orang yang menyakiti Nabi Muhammad. Ada yang kata Nabi Muhammad mak dia masuk neraka, bapak dia masuk neraka, sampai hati. Boleh pergi kata mak Nabi masuk neraka, ni kejadian apa? Mak Nabi kita, dia sakitkan hati Rasulullah. Padahal mak Nabi, bapak Nabi tu, cuba tengok balik agama dia agama apa? Bukan mereka tu sembah tokong. Bukan sesat, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sampailah mereka menghilangkan kepercayaan apa yang Nabi cakap dalam bentuk apa yang Nabi sebut. Nabi tak betul. Makcik baru ni cek darah tak Cik mana ya? Oh, cik mana? 18. Wih, tinggi Tu doktor kata, makcik makan apa? Makcik habak makan kurma. Tu kata kurma jahat tak? Bagi naik gula. Dia kata kurma tu jahat, naik gula. Nabi kata, siapa yang makan kurma ajwa 7 biji sehari, menghilangkan racun dalam badan dia. Tapi hari ini, orang tak bagi makan kurma. Dia kata gula naik. Jahat. Tu. Muncul bibir. Tu. Makan dia 18. Orang jadak. Lah buka puasa pun takut nak makan kurma. Tak lama lagi elang kurma keluar. Tu tanda-tanda nak puasa. Yusuf. Tak lama keluar pula. Berapa ramai tak berani makan. Pasal kurma tak elok.
Pasal apa kurma tak elok? Kurma tak salah kau. Yang salahnya, mereka gaul kurma tu dengan gula. Hari ni kurma hak tuan-tuan makan tu, mereka masak, mereka gaul apa semua, buh dengan gula. Lepas tu mereka jemuk, mereka keringkan, mereka hantar kat kita. Kita makan kurma memang manis, melekat. Sebab tu tuan-tuan basuh dulu. Ni kadang-kadang makan kurma tak ada basuh. Ni berkat Nabi. Kan? Kak Leha pernah tengok tak macam mana mereka duk buat kurma? Pernah tak tengok tuan-tuan mereka proses kurma tu macam mana? Yang tuan-tuan duk telan tak basuh-basuh tu. Berkat ni Madinah macam lain kurma ni India ni kurma buat. Mereka ada kawah besar, mereka bubuh ayak gula, mereka buh, kacau, kering jual. Jemuk jual. Kita bukan makan kurma ori, kita makan kurma gula. Kalau tuan-tuan tengok cara mereka buat tu, saya tak, dia main tuang atas lantai. Kata simen pun tuan-tuan, ngempijok dengan kaki lah apa. Macam tuan-tuan tengok dalam TikTok, ada negara yang duk masak tepi jalan. Tuan tengok tak? Yang duk jual barang-barang makan tepi jalan tu. Celuk tangan pergi ketiak, duk kacau. Tu nama jus al-tange wal kaki. Dia perah ayak buah tu pun dengan kaki kat leher. Hei, ya Allah. Dia buat kacang tumbuk tu dengan lutut, kepala lutut, kaki pijak gede-gede. Potong-potong jual kacang tumbuk lah. Tu namanya al-tangi wal kaki. Saya kalau tuan-tuan ajak pergi, saya tak mau negara tu. Geli makan tu. Dia buat roti tu nak bagi. Dia tangan tak ada sebelah. Buat roti canai tu nak bagi roti canai tu rangup. Dia cepik lah ceketik. Lepas tu pergi bakar. Ni tuan-tuan kalau pergi silakan. Tahun lepas saya punya staf pergi melawat negara mereka. Ada lah 8 orang pergi melawat. Balik-balik tu saya tunjuk video kat mereka ni. Hampa pergi buat tengok mereka makan roti lah, apa, nasi punya. Hampa lalu makan. Doa sah tempat kami pergi bersih. Doa bersih. Apa ni dia kan rumah. Doa sah kami makan kat hotel. Bersih tak? Memang hampa makan kat hotel. Tapi hotel tu order kat pintu belakang. Betul tak? Yang kurma hak kita duk makan tu Allah tuan-tuan. Sebab tu bila tuan-tuan buka kurma tu dia ada kulit dia. Nampak ada kulit dia tu. Jadi saya harap nak makan tu basuhlah dulu supaya buang gula dia. Dan carilah kurma yang tak campur dengan gula. Tuan-tuan boleh rasa lain gula dia. Nabi kata kurma tu ubat, nama dia ajwa. Makan. Lah murah dah. Dulu betul yang tak kurma. Cuba cek balik ajwa. Ya. Bagus tuan-tuan makan kurma ajwa ni. Saya dulu makan 7 biji sehari. Mai tak ada duit tuan-tuan, tak boleh makan 7 biji mahal. Jadi saya makan daripada rumah saya sebiji. Saya duk kebam dalam mulut, duk kemam dalam mulut ni. Sampai ke ofis baru saya telan. Duk hisap ayak dia tuan-tuan. Biji saya tak hisap, biji buang. Itu kurma ajwa tu. Bagus untuk bacaan gula. Bagus untuk kita punya darah kita. Cuma untuk kita ni orang lelaki-lelaki dulu saya kata dah. Yang makan kurma ajwa banyak ni. Kesan tak elok dia botak. Ni rambut gugur. Ni pasal mahal. Jadi dia kena sekilo RM120 botak kita pun tuan. Benar faham? Tak faham sudah. Nombor 2, madu lebah. Nabi kata madu lebah tu ubat. Quran kata madu tu ubat. Berapa banyak orang ni? Hai makcik, tak boleh makan madu. Makcik, oi. Allah kata ubat. Nabi kata ubat. Mai orang pula sekarang kata kencing manis tinggi makcik. Jahat lagi. Tadi kurma jahat. Ni jahat ni. Apa? Madu. Madu lebah pun jahat. Madu orang lagi jahat. Tuan-tuan, yang makcik makan, yang menaikkan gula pada makcik, madu tiruan makcik.
Lepas tu orang fitnah kata madu jahat. Madu tiruan, jampu gula. Cari madu yang betul. Ustaz ambil madu yang betul di mana? Saya ambil satu di Bahau, Negeri Sembilan. Ada kawan saya tu imam tu orang Indonesia. Bila saya kehabisan stok, saya telefon. Mam, madu. Sebab dia orang ni masuk lautan cari madu atas pokok. Satu lagi saya ambil daripada Thailand. Kawan saya dia buka ladang madu lebah. Dia belah madu lebah dalam longan. Kebun longan. Ustaz ni pun saya madu lebah ni ustaz. Madu belah. Jadi pun gula saya naik ustaz. Tak boleh ustaz. Madu memang tak elok ustaz. Ni lebah belah tak, bukan tiruan punya madu. Memang lebah belah mak ngah. Tapi depa jamu gula dekat madu, dekat lebah. Depa bancuh gula, ayak gula, depa tuang dekat madu lebah. Yang lebah ni tuan-tuan duk ngangah. Okey, lunch, dinner, breakfast, dia bagi makan gula. Lebah ni tak terbang dah, tak cari dah bunga-bunga, tak cari dah. Duk borel gitu, duk tunggu gula. Jadi yang depa bagi makan pada lebah tadi bukannya original punya bunga. Dia bagi daripada gula. Sebab tu bila kita makan naik gula. Makcik-makcik jangan fitnah madu. Madulah ubat yang paling bagus sekali. Yang ketiga, habbatus sauda. 2-3 tahun lepas, orang hentam saya. Saya kata, bila mai penyakit ni, makanlah habbatus sauda. Nabi kata, habbatus sauda tu ubat untuk semua penyakit. Hui, 6 harakat hui. Orang tibailah saya. Ustaz Kazim ni dia bukan mengaji, dia bukan doktor. Dia bukannya doktor apa semua nak cakap ni penyakit ni COVID apa semua ni apa pam. Tenganga saya tuan-tuan. Sampai para ustaz kata hadis tu dia memang Nabi ada sebut ni memang ubat kepada semua penyakit tapi bukan semua penyakit ya. Sudah. Lepas hang bagi yang ni 2 kena jadi apa kan? Mai 3 pula jadi apa? Pasal apa tak ambil perubatan hak Nabi kata? Habbatus sauda. Saya tak kata saya sihat. Saya tak kata saya ni ustaz ni riak. Saya tak riak apa tuan-tuan. Saya tuan-tuan bayangkan saya punya jadual tuan-tuan sibuk tuan-tuan. Dia cerita je dia banyak. Lagi cukai main pula. Hari Khamis pagi, saya ceramah dekat TMB Alostar. Pukul 9 pagi. Pukul 2 petang, saya ada di Pendang. Pukul 4 petang, saya buat rakaman dekat Sungai Petani, dekat MZ Holding. 2 petang buat rakaman. Malam tu saya ceramah dekat surau apa dekat Sungai Petani, saya lupa. Surau kat masjid ke saya lupa. Lepas tu saya terus pergi ke KLIA, saya naik kapal terbang tuan-tuan pukul 6 pagi. Mana ada rehat. Sampai KLIA jam pula dekat Gopeng. Jam. Allah, accident pula tuan-tuan. Jam pula dah. Saya kata tak dan dah kapal terbang ni. Lepas subuh naik kapal terbang jalan pergi umrah. Baliknya tuan-tuan hari Jumaat saya sampai di Ipoh hari Sabtu petang. Sampai sekarang saya tak berhenti lagi ceramah daripada balik umrah sebelum umrah sampai sekarang. Ustaz tak batuk ah? Tak. Alhamdulillah. Ustaz tak demam ah? Alhamdulillah. Tak demam. Ustaz tak ada ke peltih ke penat-penat ke? Tak tahu sihat. Ni hak balik umrah ni ke apa masuk uat. Lu kongkang betul. Hak demam. Saya kata, hampa ni tengok saya sihat.
Tapi hampa tak tanya saya, Ustaz makan apa? Saya tiap-tiap hari saya makan habatus sauda. Sebab Nabi kata habatus sauda tu ubat untuk segala penyakit. Saya makan pil habatus sauda. Saya minum biji habatus sauda tu. Saya tumbuk biji tu. Saya campur dengan teh. Saya campur dengan buah belagah. Tiap-tiap hari saya minum. Tak pernah miss. Saya ambil madu lebah, saya campur dengan telur, separuh masak, tuan-tuan. Saya makan dengan air za'faran, saya makan dengan jus durian Belanda, saya makan pula dengan minyak zaitun. Sebab minyak zaitun, Allah Ta'ala sebut, buah zaitun dan minyaknya dalam Quran. Tapi Ustaz, minyak zaitun dia jadi perik lah dia perik. Itu masalah. Nak sedap, makan air gula. Pergi makan air gula. Nak rasa sihat. Bila Nabi kata dia ubat, bila Quran kata dia ubat, kenapa tak yakin? Jom tuan-tuan, hari ini COVID naik balik. COVID naik balik. Jom kita buka sistem imun dalam badan kita. Pertahankan imun badan kita. Jadi kebal. Ada immunity dalam badan kita. Ada kekebalan dalam badan kita. Mai batuk ke, mai sesema ke, apa benda ke, insya-Allah Allah pelihara kita. Jalan dia apa? Nabi dah abang dah. Habbatus sauda. Jangan kita ulangi balik apa yang telah kita lakukan 2 tahun yang lepas. Jangan kita balik lakukan balik paksa orang. Paksa dalam tak paksa. Sudah. Kita galakkan orang ramai ikut pemakanan Rasulullah. Itu yang terbaik. Membina kekuatan dalam badan daripada sunnah, daripada alam. Bukan kita tak tahu masukkan apa-apa benda dalam badan kita. Daripada apa binatang buat ni kita tak tahu. Metadah je tak mahu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mulai besok cari Ustaz macam mana Ustaz makan? Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Saya minta pada tuan-tuan, jom kita amalkan pemakanan sunnah. Ustaz boleh tak makan nasi? Boleh? Cara yang terbaik makan nasi macam mana Ustaz? Masak dululah beras tu. Tahu lah, bodoh Ustaz ni, tu tak payah abang, tak apa. Yang pertama, makan nasi jangan waktu panas. Makan nasi tu tunggu dia sejuk baru makan. Sebab Nabi pesan jangan makan makanan waktu panas. Kita hari ni bukan setakat panas, dengan dapur duduk atas meja. Bawa dapur-dapur gas tak atas meja tu, berapi tu, pi rendam sana, pi rendam sini, ngap makan. Ni bukan sunnah Nabi tu. Haram ke Ustaz? Tak haram, silakan. Nak makan gas pun boleh. Saya tak kata haram. Saya cuma pesan Nabi kata jangan makan makanan waktu dia tengah panas. Bagi dia sejuk sikit. Sebab makan makanan yang panas, dia merangsang benda dalam badan kita. Dia merangsang darah kita, dia merangsang benda-benda yang mati dia hidupkan. Sebab tu tuan-tuan kalau nak makan nasi, masaklah mak ngahoi. Tapi kita tunggu dia sejuk sikit, kita makan. Dan hari ni kita kata tak sedap. Sebab tu kita tekan periuk karan tu. Kita tekan warm. Kita nak bagi dia panas. Jadi itulah yang menaikkan bacaan gula kita. Nombor 1, makanlah nasi. Saya makan nasi sehari sekali. Dan malam saya tak makan dah. Susah tuan-tuan makan malam. Saya makan benda lain. Malam saya tak makan. Tak tahu kalau tuan-tuan terbit pergi makan malam. Renganga. Bawa mak makan malam. Susah. Benda faham, tak faham sudah tuan-tuan. Jadi selepas sekarang ni jangan duk makan lah. Benda-benda berat saya makan. Kalau nak makan agak makan buah. Okey. Jadi nombor 1. Nombor 2. Rasulullah makan tak roti? Makan. Nama roti Nabi apa? Syair. Roti kasar.
Jadi akak-akak, kalau akak-akak nak makan roti, silakan. Tapi pastikan dibuat daripada tepung gandum yang tak campur. Nama dia satu bahan, nama dia gluten. Saya tak makan roti canai kalau roti canai itu dibuat dengan tepung yang ada gluten. Saya tak makan, tuan-tuan. Gluten ni yang merangsang kita punya kencing manis. Dia ada gula dia. Rasulullah makan tak tepung gandum? Makan. Nabi tumbuk tepung tu. Nabi tumbuk gandum tu jadi tepung. Nabi tak campur apa-apa. Tuan-tuan kena cari tepung tu ada di supermarket. Dia tulis no gluten. Free gluten. Balik. Masak. Jaga makanan putih. Nombor 1 nasi. Nombor 1 tepung. Ambil yang Nabi makan. Nabi makan yang kasar. Apa dia yang kasar? Benda yang penuh dengan serat. Benda yang penuh dengan fiber. Kalau zaman kita sekarang, oats. Jadi akak-akak, abang-abang, kalau boleh sarapan kita pagi dengan oats. Makan balik apa yang Nabi sebut. Yang keempat, apa yang kena ada dalam rumah kita? Madu lebah. Ustaz, minum madu lebah macam mana? Minum. Tak, Ustaz minum. Saya minum ada 2-3 cara. Nombor 1, saya ambil air hangat. Saya tuang madu, saya tuang air hangat. Saya kacau dia, tunggu dia sejuk sikit, saya minum. Ustaz, bila kacau tu dia tak boleh dengan sudu besi, Ustaz. Tahu? Sudu apa pula? Dia kena sudu plastik. Oh gitu. Zaman Nabi, plastik ada ke besi ada? Mana dulu? Plastik ke besi? Habis itu, pasal apa pakai plastik pula? Sampai tak boleh kata besi ni, main mana? Besi tu ada surah dalam Quran, nama dia surah besi. Surah plastik tak ada. Nama dia Al-Hadid, surah besi. Kenapa benci pada besi? Yang bahayanya ialah plastik. Ni, botol plastik. Ni yang ni. Tuan-tuan duk jemuk dalam kereta. Tuan-tuan duk jemuk ayam botol ni dalam kereta. Tengah-tengah panas tu. Duk tok seat belakang tu. Tuan-tuan pergi minum dalam plastik. Yang tu yang tak elok. Tuan-tuan bacuh kopi. Sebab tu saya pergi Mekah. Saya tak beli tuan-tuan teh kat tepi jalan. Teh di kedai-kedai. Dia bagi kap kertas. Saya tak beli tuan. Sebab kap tu dia kertas. Bubuh air hangat. Bahan kimia dalam kertas tu dia keluar balik. Jadi kanser tak pasal kita. Jangan masak makanan dalam kertas. Orang hari ni tuan-tuan beli Maggi apa mi segera dalam kertas pergi buah yang hangat makan. Panas-panas. Kenapa tak guna kaca? Jaga. Jangan guna polisterin. Yang ni yang kena disebut. Yang ni yang pihak berkuasa kena buat. Jangan duk bubuh benda-benda hangat. Cakutia pergi bungkus dengan polisterin. Tuan-tuan cuba tengok. Dia jadi kembang tak? Kembang polisterin tu. Kembang tu masuk dalam mana? Tak masuk dalam perut kita. Ni nama dia pinggan. Dah Ustaz, pirin. Bodohnya Ustaz. Tahulah contoh. Contoh. Ni nama pinggan, nama pirin. Ni. Bunga ni kan. Kita boleh masak ayam hangat ke, tom yum ke apa ke. Bunga ni insya-Allah tak hilang. Sebab dia buat pada kacau. Tuan-tuan tengok tak? Tuan-tuan duk makan tom yum. Dia bagi mangkuk kat kita. Tuan-tuan nampak mangkuk tu warna kuning ke warna apa? Dalam. Bukan kuning dah. Hitam dah. Sebab dia guna melamin. Melamin ini dia bukan kaca. Pasal apa orang suka melamin? Jatuh tak pecah. Ringan. Tapi dia buat daripada apa? Bila buah benda hangat, sup ke, tom yum ke, lama-lama dia kikih bunga tu. Dia kikih warna-warna tu. Dia kikih tu, dia pergi ke mana benda tu? Pergi dalam perut kita. Lama-lama nipis. Tak percaya tuan-tuan pergi kedai tepi jalan tu, minta pinggan dekat dia. Mangkuk dia. Main mangkuk kosong, cuba tengok. Dalam dia warna apa? Yang kiri tepi ni warna putih, hak dalam tu tukar warna lah.
Maknanya dia pergi dalam perut kita, tuan. Kemudian kita bising duk cakap, tak tahulah tiba-tiba kanser. Kalau saya, tuan, sebab tu dulu orang nak pilih saya jadi orang yang berhormat. Orang punya makilah saya. Bodoh punya ustaz. Ini gila duit kuasa punya ustaz. Malah aku bergaduh dengan apa. Aku pun tak minat dengan politik. Aku suka apa. Bayangkan kalau saya jadi menteri sekarang macam mana. Tak ada dah polistrin ni. Tak ada lah. Pasal saya nak jaga kesihatan. Saya tak mau rakyat saya pergi makan polistrin panas, pergi makan kedai, melemin panas-panas. Habis jadi rosak, kanser, jadi macam-macam. Saya tak bagi, tuan-tuan. Pergi bagi kad kertas, bubuh Nescafe ke, bubuh Milo, duk minum teh panas dalam kotak. Dalam air hangat di tepi jalan yang tuan-tuan bubuh RM1, bubuh RM2. Terbit air, botol air dia bubuh dalam mangkuk kertas. Benda ni lah yang kena kontrol. Supaya orang jadi sihat. Sekarang ni tak ada dia cakap, tuan-tuan. Cakap sikit je. Buat betul-betul. Supaya kita jadi sihat. Macam mana Rasulullah tu sihat. Tepung. Gula. Yang ni yang kena kontrol. Rasulullah ajak kita supaya jadi sihat. Tapi sayang, tuan-tuan. Hari ni orang tuduh Rasulullah ni. Dia tak mengaji doktor. Dia tak pandai. Rasulullah ni tak pergi sekolah. Rasulullah ni tak ada pandai apa. Rasulullah hanya cerita dalam bab fiqh saja. Dalam bab medical, Nabi tak tahu sangat kan. Medical bukan Nabi tahu. Nabi tak tahu, tuan-tuan. Han cakap. Inilah dia yang buat di akhir zaman. Menghilangkan kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana supaya kita datangkan balik kasih sayang, kepercayaan kita pada Nabi Muhammad? Salah satunya ialah kita buat ceramah Maulud Nabi, Maulidun Nabi. Cerita balik tentang Nabi Muhammad, sejarah, apa benda pun cerita. Mai pula ajaran sekarang pula, Nabi tak pernah sambut Maulud Rasul. Nabi tak pernah buat ceramah Maulidun Rasul. Siapa yang buat bid'ah, lama-lama langsung orang tak kenal Nabi Muhammad. Bahaya tak bahaya fahaman ni, tuan-tuan? Ni fahaman akhir zaman. Dengan adanya ceramah tentang Nabi ini, tuan-tuan, baru kita tahu apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka, buah apa yang Nabi makan, buah apa yang Nabi tak makan. Semuanya, tuan-tuan, Rasulullah dah ajar daripada kita. Daripada cara nak semayang sampailah cara nak makan, daripada cara nak buat haji sampailah cara nak baca Quran. Rasulullah ajar kita. Tuan-tuan, di akhir zaman orang mula membawa kepercayaan Nabi Muhammad tak reti, Nabi Muhammad tak pandai. Lama-lama kita dah hilang kepercayaan pada Rasul dan kita kata Nabi ni hanya cerita bab semayang, haji, puasa. Hak lain-lain Nabi tak cerita. Sayang, tuan-tuan. Jom kita buat balik macam mana nak sayang pada Rasulullah. Terlalu banyak, tuan-tuan. Kalau boleh di masjid kita ni, satu ustaz panggil dia mengajar, kenapa Nabi buat macam ini? Kenapa Nabi tidur macam ini? Kenapa Nabi mandi macam ini? Kenapa Rasulullah berjalan macam ni? Kenapa Nabi Muhammad simpan rambut macam ni? Kenapa Nabi Muhammad buat lagu ni? Kenapa Rasulullah makan macam ni? Kenapa Rasulullah pilih untuk hidup macam orang miskin? Satu lagi fitnah, tuan-tuan, yang orang buat pada Rasulullah. Rasulullah tu miskin. Dia kata Nabi ni apa? Bila dia miskin, orang tirulah dia miskin. Dia boleh kata macam tu kat Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah bukan miskin. Rasulullah ni, apa yang dia ada, semua dia bagi kat orang. Sebab dia tak cinta pun dekat dunia. Ada apa pun, tuan-tuan. Sampai dia tak makan beberapa hari, elok dia nak masuk dalam mulut, ada orang mai ketuk pintu. Rasulullah, saya belum makan. Rasulullah bagi kat dia makan. Padahal dia pun tak makan. Cuba, tuan-tuan, sekarang elok nak makan nasi, orang mai, Assalamualaikum, makan dulu. Waalaikumsalam. Ngap-ngap nampak, tuan-tuan. Apa pun terkedarah dulu. Nabi bukan macam itu, tuan-tuan. Nabi punya sayang pada umat dia. Dia tak makan pun tak apa. Nabi tidur dalam lapak pun tak apa. Janji umat dia senang. Janji dia tak cinta pada dunia, tuan-tuan. Jadi saya dah ceramah 1 jam 40 minit. Allah.
1 jam 40 minit terasa. Terasa 1 jam 40 minit. Tak terasa pun tuan. Memang tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya tuan-tuan. Dengan jam lah apalah. Sejam 40 minit memang tak terasa. Tuan-tuan lah rasa apa? Dapat dinding pula. Lagi tak terasa tuan-tuan. Baik, kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Saya sempat 2 aja. Solusi di akhir zaman untuk orang yang menghadapi masalah dengan anak dan untuk orang yang memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain kita ceritalah pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.